Pada pendapat anda, adakah kerja percuma, kerja free adalah satu benda yang boleh diterima akal? Ataupun memang tak masuk akal? Gila jawab dia. Okey, mari kita huraikan secara ilmiah lah, bukan secara emosi. Now, dalam keadaan biasa, kita mohon kerja secara normal. Mohon dapat, mohon tak dapat, mohon dapat, mohon tak dapat. Namun sekarang, dalam keadaan yang sempit, yang susah, yang kerja tak banyak, yang keadaan COVID ni, yang ramai orang menganggur, maka apply tak dapat, apply tak dapat, apply tak dapat. Maka dia jadi keadaan susah. Bila keadaan susah, kita mula memerlukan teknik-teknik extra effort, pendekatan baru, pendekatan yang sedikit berbeza daripada normal untuk dapat kerja. Cara normal dah tak ada ataupun dah semput sangat dah. Satu kerja 1000 orang mohon. Oi, padat tu nak masuk pintu tu. Maka apa berlaku? Kita mula apply dengan cara yang extra sikit, cara yang unik sikit, cara yang berbeza, alternatif lain. Now, apakah alternatif lain dalam buru kerja? Pertama adalah intern volunteer. Yang kedua adalah graduate program. Ketiga adalah buat freelance. Keempat, buat bisnes sendiri. Kelima, buat part time, kontrak sahaja, bukan permanent. Dan salah satunya memang kerja tanpa berbayar ataupun tanpa gaji. Betul, kerja tanpa gaji adalah salah satu option untuk kita dapat kerja. Betul, tak boleh dinafikan. Namun pernahkah anda dengar aku cerita benda tu? Sebab tak boleh nak cerita secara terbuka sebab beginilah, tak semua orang boleh terima kerana dia bukan sesuai untuk semua orang, dia hanya sesuai untuk sebilangan kecil orang, terutama zaman sekarang. Beginilah lebih kurang macam ni. Nak buat kerja tanpa gaji boleh dengan syarat. Syarat apa? On our own terms. Apa maksud dia? Kita apply kerja tu, kita bagi tahu aku nak job scope 1 2 3 4 5. Tak dapat 100%, at least dapat 90%. At least paling cakui sikit adalah 80%. Kalau 7% tolak serta merta. Kenapa? Aku kerja free kot. Aku nak on our own terms. Kalau kita kerja free tapi kerja hanya 10% related, itu kita panggil buat kerja bodoh, tuan-tuan dan cik puan. Saya sebut terus terang, minta maaf. Nak potong-potong. Botut. Alright. Maka on our own terms, kita demand dan request untuk job scope ini. Sebab pertama, kita mesti nak skill relevan, kita mesti nak pengalaman relevan, kita nak exposure relevan, kita nak bina profile kita nak bina network bila kita kerja tersebut dengan HR, dengan orang dalam atau dengan orang industri tersebut, supaya pengalaman aku bagi engkau tenaga percuma, khidmat percuma. Aku nak jadikan ia sebagai batu loncatan untuk dapat kerja yang sebenar. Itu game dia. Bukan sekadar suka hati kerja asalkan nak tunjuk baik, nak tunjuk komitmen. Tidak, bukan begitu saja. Kita nak jadikan batu loncatan. Kalau kita kerja tak kena job scope, dia tidak berfungsi, tak capai objektif batu loncatan, tak capai, maka stop it. Dan nak buat benda ni adalah kena tengok faktor kewangan. Kenapa orang marah? Sebab orang sekarang dari segi faktor kewangan ramai yang terhimpit. Maka kalau anda duduk rumah parent, ada parent boleh support, ada adik-beradik, anda anak bongsu contohnya, ada kakak, abang yang boleh support, maka why not ambil kerja tak bergaji, kita bina profile untuk jangan sampai 6 bulan 8 bulan. Gila apa? Untuk sebulan je, ataupun tarik sikit 2 bulan. Paling lama 3 bulan. Kalau kita dah stabil, ada orang support, duduk dengan family, okey lah option tu. Tapi kalau kita kena support, kita pun sengket sendiri, ada komitmen dan sebagainya, maka mungkin tak sesuai. Sebab itu dia sesuai untuk sebilangan kecil, tidak sesuai untuk keseluruhan ataupun sebilangan besar. So the keyword is, tak salah, kerja tanpa gaji memang salah satu option untuk dapat kerja dalam pasaran. Namun dia ada syarat-syarat tertentu yang ketat yang perlu kita buat supaya dia jadi batu loncatan. That's the objective. Batu loncatan is the objective. Bukan sewenang-wenangnya. Oleh itu, bertenang, relax. Kalau bercanggah pendapat, jangan sampai menghina. Alright? All the best.